Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung pembacaan daripada sabdaan mulia, daripada hadis junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab yang telah dikumpulkan hadis dan riwayat oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada hadis yang ke-1297. Dan kita telah tiba pada tajuk yang ke-69 berkenaan tentang buyuk jual beli, di mana Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Majaa, bab pada hadis yang telah datang fi berkenaan ardil mushtarak, tanah yang ada perkongsian. Tanah tersebut ada dua ataupun lebih pemilik. Yuridu ba'duhum, sebahagian daripada mereka berkehendak bai'a untuk menjual nasibih bahagian dia. Lalu contohnya ada satu tanah, ada dua pemilik. Maka apabila ada salah seorang pemilik itu nak menjual tanahnya, maka Nabi suruh untuk sepatutnya dia menjual terlebih dahulu, offer terlebih dahulu, buat tawaran terlebih dahulu kepada rakan kongsi dia. Riwayat 1297. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Sa'id an Qatadah an Sulaiman al-Yashkuri an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana lahu syarikun, barang siapa yang adalah untuknya rakan kongsi, dia ada partner, dia ada rakan kongsi, fi haitin, dalam pemilikan tanah ataupun kebun. Haid maksud asalnya adalah kebun, tapi kata para ulama maksudnya adalah aset ataupun tanah. Maka bila seseorang itu ada rakan kongsi dalam tanah ataupun dalam kebun, fala yabi'u, sabda Nabi, maka janganlah dia menjual nasibahu, bahagiannya, min zalika, daripada tanah ataupun kebun tersebut, hatta, sehinggalah, ya'riduhu, dia menawarkannya terlebih dahulu, ala syariki, kepada rakan kongsi dia. Mungkin rakan kongsi dia nak beli, maka itu lebih baik dan lebih mudah. Tapi pada waktu itu Nabi suruh untuk ditawarkan terlebih dahulu. Kalaulah rakan kongsi dia tak nak, maka baru pada waktu itu serahkan offer dan tawarkan kepada orang lain. Lalu perintah yang Nabi kata jangan jual, adakah ianya adalah perintah larangan yang mesti diikuti ataupun daripada sudut an-nadab, keharusan? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah, huwa mahmulun 'alan nadab, ianya pada waktu itu mahmul, bermaksud ianya adalah daripada sudut keharusan. Lalu kalaulah dia tak offer, dia terus bagi kepada orang lain, tawarkan kepada orang lain, tidaklah berdosa dan tidaklah salah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini sanadnya tidaklah bersambung. Aku telah mendengar Muhammad bin Ismail berkata, perawi yang bernama Sulaiman al-Yashkuri dikatakan sesungguhnya beliau telah meninggal dunia sewaktu hidup Jabir bin Abdullah. Dan berkata lagi, walam yasma', namun walaupun begitu Sulaiman al-Yashkuri tidak pernah mendengar, walam yasma' minhu, tidak pernah mendengar, simak daripadanya, Qatadah dan tidak pula Abu Bishr. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan kami tidak mengetahui untuk seorang pun daripada mereka yang mempunyai sama', maksudnya pernah belajar hadis daripada Sulaiman al-Yashkuri, kecuali orang tersebut adalah Amr bin Dinar. Wala'allahu, dan mungkin beliau telah mendengar daripadanya sewaktu masih hidup Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Qala,
Kata Imam Tirmizi lagi, wa innama yuhaddithu, dan hanya senya perawi yang lain, iaitu contohnya Qatadah. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abu Bishr. Wa innama, dan mungkin Qatadah mengambil hadis daripada kitab hadis yang telah ditulis oleh Sulaiman Al-Yashkuri. Wa kana lahu kitab, dan adalah Sulaiman Al-Yashkuri mempunyai penulisan hadis yang beliau ambil hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka oleh itu Ali ibn al-Madini telah berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah berkata, Sulaiman At-Taimi telah berkata, Zahabu, mereka telah mengambil dengan hadis-hadis yang telah ditulis daripada Jabir bin Abdullah, dan mereka telah berjumpa dengan Hasanul Basri, maka Hasanul Basri telah mengambil hadis daripada penulisan dan telah meriwayatkannya. Fadhahabu, dan mereka telah membawa penulisan hadis kepada Qatadah, maka Qatadah juga telah meriwayatkannya, dan mereka telah membawa hadis dalam tulisan tersebut kepadaku, namun aku tidak meriwayatkannya. Maka di sini isunya adalah bahawa Qatadah ini dia tak pernah berjumpa dengan Sulaiman Al-Yashkuri. Tapi macam mana dia boleh meriwayatkan hadis daripada Sulaiman Al-Yashkuri? Maka sebahagian para ulama menyebut dia meriwayatkan daripada hadis-hadis yang telah dicatatkan oleh Sulaiman Al-Yashkuri. Dan itu tak dikira sebagai sama, tak dikira sebagai pada waktu itu belajar dan pernah berjumpa. Sebab itu Imam Tirmizi memutuskan hadis ini tidaklah muttasil, tidaklah bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana bidzalika Abu Bakr al-Attar an Ali ibn al-Madini. Bab yang ke-70, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang jual beli, mukhabarah dan muawamah. Adapun mukhabarah ni kita dah baca. Apakah maksud muawamah? Muawamah ini datang daripada perkataan bahasa Arab amun, ain alif mim, dan amun bermaksud setahun. Maka sebab itu lihat kepada Arafah pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Maka apakah muawamah? Mukhabarah kita dah baca. Apakah muawamah? Muawamah bermaksud bai'u thamarin nakhil awish syajar sanataini fasa'idan. Pada waktu itu menjual buah yang ada di atas pokok untuk tempoh 2 tahun ke atas. Maka itu dipanggil muawamah. Dan kenapa jual beli macam ni tak boleh? Kerana buah tu belum ada. Katakanlah pokok tu tiba-tiba tak mengeluarkan buah, buah tu tak ada, maka boleh jadi pergaduhan pula dan sebagainya. Sebab itu kata para ulama, wa hadzal bai'u batil, jual beli muamalah adalah batil, ka'annahu bai'u ma lam yukhlaq, kerana ianya adalah jual beli buah yang belum ada. Okey, kata pokok ni aku sewakan dekat engkau contohnya untuk tempoh 3 tahun dengan bayaran 100,000. Berapa banyak buah yang keluar daripada pohon ni kau punya. Okey? Tiba-tiba tak keluar buah contohnya, ataupun isu yang lain, maka boleh jadi kepada pergaduhan. Maka pada waktu itu Nabi SAW larang. Riwayat 1298 wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab Tsaqafi qala hadatsana Ayyub an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli muhaqalah pun kita dah belajar, muzabanah pun kita dah belajar, mukhabarah pun kita dah belajar, dan al-muawamah ini baru. Apakah muawamah? Jual beli buah yang ada di pokok untuk tempoh 2 tahun ke atas. Warakhasa, namun Nabi telah memberikan kelonggaran pada jual beli araya. Araya pun kita dah belajar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-71, babun. Lihat kepada nombor 2. Apakah babun itu? Kata sebahagian daripada catatan, ianya adalah babun ma jaa fi tas'ir, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang menetapkan harga. Adakah boleh menetapkan harga? Adakah Nabi pernah menetapkan harga? Maka riwayat yang ke 1291
Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Al-Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammad bin Salamah an Qatadah wa Thabit wa Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ghala, telah terjadi kenaikan as-si'ru, harga, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman Nabi telah berlaku kenaikan harga yang tinggi. Maka para sahabat telah berjumpa dengan Nabi. Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sa'ir lana, tetapkanlah harga untuk kami. Ya Rasulullah, tetapkan harga. Harga dah menjadi, barang telah menjadi terlalu mahal. Maka Nabi tak nak. Maka Nabi bersabda, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah sahajalah penetap harga. Al-Qabid, Allah lah yang menahan rezeki. Al-Basit, Allah lah yang meluaskan rezeki. Ar-Razzaq, dan Allah lah pemberi rezeki. Wa inni la arju, dan sesungguhnya aku berharap, an alqa rabbi, aku bertemu dengan Tuhanku. Walaysa ahadum minkum yatlubuni bimazlimah, dan tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu mencariku, menuntut akan sesuatu kezaliman dan penganiayaan, fi damin, pada urusan nyawa, wala malin, dan urusan harta. Maka Nabi SAW tidak mahu menetapkan harga. Sebab kadang-kala pada waktu itu kita tak tahu situasi. Kalaulah orang yang pada waktu itu menetapkan harga kerana kezaliman, maka dia pasti akan kena siksaan, dan juga pada waktu itu dia tak akan dapat apa-apa manfaat dan keberkatan pun kalaulah dia berlaku zalim. Tapi Nabi tak nak meletakkan harga sebab Nabi khawatir pada waktu itu Nabi pula menzalimi peniaga. Peniaga pada waktu itu dia memang dapat barang mahal. Tiba-tiba Nabi tetapkan harga kena jual murah, maka dia pula yang mendapat kerugian. Maka sebab itu Nabi tidak mahu untuk menetapkan harga. Kalaulah seseorang itu berlaku zalim, maka pada waktu itu dia perlu menjawab pada setiap kezaliman dia, dan tak berbaloi pun untuk menganiaya orang dengan balasan neraka. Dia mungkin seronok dan bahagia seketika dekat dunia, tapi sengsara selama-lamanya. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-1300, bab yang ke-72, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tidak boleh berbuat khianat dalam jual beli. Lalu sebab itu bila Nabi sebut tentang harga yang tinggi, maka Imam Tirmizi bawakan tajuk berkenaan tidak boleh berbuat khianat dalam berjual beli. Riwayat 1300. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far 'an al-Ala ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, telah melewati ala subratin, pada satu timbunan makanan. Ada orang jual makanan kat pasar dalam keadaan menimbun. Fa'adkhala yadah, maka pada waktu tu Nabi sengaja masukkan tangan baginda ke dalam timbunan makanan tersebut. Fanalat, maka Nabi telah dapat merasakan asabi'ahu, dengan jari-jari baginda, balalan, pada waktu itu basah. Maka atas dia nampak elok, tapi dalam dia pada waktu itu timbunan makanan tersebut basah. Makanan di sini bermaksud seperti tepung dan lain-lain. Maka Nabi bertanya, ya sahibat ta'am, wahai penjual makanan, mahadha, apa ini? Maka dia pun menjawab, asabatuhus sama', telah menimpa kepada makanan ini hujan, wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'am, maka mengapa tidak kamu meletakkan yang basah tadi di bahagian atas sehingga orang ramai boleh tengok. Kemudian Nabi bersabda, man ghasya, barang siapa yang berlaku khianat, falaysa minna, maka bukanlah daripada kalangan kami. Apakah yang bermaksud bukan daripada kalangan kami? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, ay laysa min akhlaqina, itu bukan sikap kami, dan bukan juga orang yang mengikut ajaran kami. Maka Nabi tidak suka orang yang berlaku curang, khianat dan bohong. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abul Hamra, Abdullah bin Abbas, Buraidah, Abu Burdah bin Niyar, dan Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka mengatakan tidak boleh berlaku khianat, dan mereka berkata berlaku khianat haram, adalah berdosa dan haram. Bab yang ke-73, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang
fi istiqrad berkenaan meminjam. Meminjam di sini bukan maksudnya ariyah, meminjam maksudnya pinjam binatang dan pada waktu itu bayar balik. Istiqrad bermaksud meminjam al-ba'ir unta aw syai'in minal haiwan atau sesuatu yang lain daripada haiwan. Selalunya kita dengar pinjam duit ataupun pada waktu itu pinjam sesuatu, tapi sebenarnya binatang pun boleh pinjam. Hadis ini adalah dalilnya. Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Kata Imam Abu Hanifah, qala Abu Hanifah, la yajuzul qardu illa fil misli. Tidak boleh meminjam kecuali pada benda yang pada waktu itu ada ganti dia. Benda-benda yang misli seperti pakaian, duit dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Imam Syafi'i berkata baris yang seterusnya, yajuz istiqrad, boleh untuk meminjam binatang seperti yang berlaku di dalam bai'us salam. Jom kita lihat riwayat yang ke-1301. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi'un an Ali bin Salih an Salamah bin Quhail an Nabi Salama Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminjam sinan seekor unta berusia setahun. Fa'ata, maka Nabi telah memberi sinan khairan min sinnih, pada waktu itu unta yang lebih baik usianya daripada unta yang Nabi pinjam. Waqala, dan bersabda Nabi, khiyarukum, sebaik-baik kamu, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang sebaik-baik dalam membayar pinjaman. Itu adalah orang yang paling baik akhlak. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Syu'bah, Sufyan daripada Salamah radhiyallahu anhu. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, lam yarau, mereka berpandangan mereka berpandangan tidak mengapa meminjam unta dan juga binatang yang lain. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa kariha, dan sebahagian mengatakan tidak boleh meminjam binatang dan digantikan dengan binatang yang lain. Riwayat 1302. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Quhail an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, taqada, telah datang menuntut hutang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aghladha, lalu dia telah berlaku kasar lahu kepada Nabi. Fahamma bih, maka telah berazam untuk berlaku kasar kepadanya pada sahabat Nabi. Pada waktu tu dia cerca Nabi, maki Nabi, cakap benda yang tak elok kepada Nabi pada sahabat yang nampak mereka nak balas kepada lelaki tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, da'uh, biarkanlah dia, fa inna lisahibil haq, kerana orang yang pada waktu itu mempunyai hak. Maqala, dia seseorang yang ada hak hutang dan sebagainya, dia memiliki hak untuk berbicara. Kemudian sabda Nabi, ishtaru, belilah kamu untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya. Fatalabu, maka para sahabat telah mencari unta yang sama seperti milik orang tersebut dan mereka tidak mendapati kecuali unta yang lebih baik daripada unta yang Nabi pinjam. Maka sabda Nabi, ishtaru, belikanlah untuknya, fa'atuhu iyyahu, dan serahkanlah kepadanya. Dan di sini Nabi SAW mengingatkan, fa inna khairakum, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu, ahsanukum qada'a, adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Sebab itu jangan lihat membayar hutang, jangan lari daripada membayar hutang. Ada sebahagian orang dia memang ada duit, tapi pada waktu itu dia tak nak bayar hutang. Al-'iyadzubillah. Orang itu baik akhlaknya apabila dia membayar hutang, sabda Nabi. Riwayat yang ke-1302. Wabi Allahumma salli wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Quhail nahwa hadza hadisun hasanun sahih. Bab yang riwayat yang ke-1303. Wabi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Rafi' yang merupakan hamba yang telah Nabi SAW merdekakan. Beliau berkata, istaslafa, bawah tu gariskan, istaqrada, telah meminjam Nabi SAW bakra. Apakah bakra? Lihat kepada Sahara baris yang pertama, asyabu minal ibil, seekor unta muda. Maka Nabi telah pinjam seekor unta muda.
Faja'athu ibilum minas sadaqah, maka telah datang unta daripada zakat kepada Nabi. Qala Abu Rafi', maka berkata Abu Rafi', maka Nabi telah memerintahkanku untuk menunaikan hutang lelaki tersebut yang Nabi telah berhutang dengan dia, Bakrah, unta mudanya. Fakultu, maka aku berkata, la ajidu, aku tidak ada apa-apa daripada kalangan unta zakat tadi kecuali unta yang lebih baik daripada unta orang tersebut. Jamalan khiyaran, unta yang lebih baik, raba'iyan, dan dewasa. Apakah maksud raba'iyan? Raba'i ini adalah gigi, gigi tepi. Maksudnya unta ni dah terlalu dewasa, pada waktu itu gigi tepi dia yang merupakan gigi susu telah salin, telah jatuh. Maka kata para ulama, raba'iyan ini adalah unta sekitar berusia baru masuk 7 tahun. Maka dia kata, aku tak ada apa-apa unta ya Rasulullah yang sama macam yang kau hutang tadi, kecuali unta yang lebih baik. Maka Nabi bersabda, a'tihi, berikanlah kepadanya, kerana sebaik-baik manusia, ahsanuhum qada'a, adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maka daripada sini kita belajar, Allahumma salli ala Muhammad, seolah-olah Nabi bayar hutang daripada duit zakat. Adakah betul maksud daripada zahir hadis tersebut? Lihat kepada Sahara. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. I'lam annahu yufham, sesungguhnya difahami daripada penjelasan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahawa Nabi SAW telah berhutang seekor unta untuk diri baginda. Summa qada, kemudian Nabi SAW telah membayar hutang tersebut pada waktu itu sebagai ganti bayaran daripada unta zakat. Bihaisu, sebenarnya Nabi ishtara, Nabi telah membeli unta tersebut terlebih dahulu. Bukanlah Nabi ambil begitu, tak selayaknya Nabi buat begitu dan Nabi takkan buat begitu. Maka maksud daripada Nabi ambil, maksudnya Nabi beli dan ambil. Nabi bayar, kemudian pada waktu itu barulah Nabi SAW serahkan kepada orang yang Nabi SAW berhutang. Bab yang ke-74, babun wabihi ilaihi qala haddatsana Abu Quraibin qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman an Mughirah bin Muslim an Yunus an Al-Hasan an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang memberi kemudahan sewaktu menjual. Samha asyira, memberi kemudahan sewaktu membeli. Samhal qada, memberi kemudahan sewaktu pada waktu itu membayar hutang. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Maksudnya, kalaulah seseorang itu pada waktu itu dia memudahkan untuk orang membeli, dia menjadi penjual yang memudahkan, bertolak ansur, maka Allah sayang dia. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian hadis ini daripada Yunus, daripada Sa'id Al-Makburi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Panggil Kak Safi, riwayat 1305. Wa bi ilahi qala hadatsani Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala hadatsana Abdul Wahhab ibn Atha qala hadatsana Israil an Zaid ibn Atha ibn Sa'ib an Muhammad ibn Al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, ghafarallahu, semoga Allah telah mengampunkan dosa seseorang kana qablakum, daripada umat yang sebelum kamu. Kenapa Allah ampunkan dosa dia? Adakah sebab dia banyak ibadah, solat dan sebagainya? Bukan kerana sebab itu. Kenapa Allah ampunkan? Kana sahlan, adalah dia seorang yang mempermudahkan, bertolak ansur, idza ba'a, bila dia menjual. Bila dia menjual, pada waktu itu dia banyak bertolak ansur. Sahlan idza ishtara, dia banyak mempermudahkan, bertolak ansur apabila dia menjadi pembeli. Bila dia menjual, pada waktu bila dia membeli, dia banyak mempermudahkan. Sahlan idza qtada, dan mempermudahkan dan bertolak ansur apabila pada waktu itu dia membayar hutang. Hadis ini adalah hadis yang gharib sahih hasan daripada sanad ini. Bab yang ke-75, babun nahyi, bab pada hadis yang datang berkenaan tentang larangan anil bai'i, menjual dalam masjid. Maka dilarang untuk menjual dalam masjid. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua Arafah. Maka kata para ulama, yajuzul bai', sebenarnya boleh nak buat jual beli dalam masjid bila ihdari sil'ah, syaratnya jangan hadirkan barang jualan. Jangan bawa barang jualan. Nak jual dalam masjid boleh, tapi sekadar akad, barang jualan jangan bawa.
Sebab itu lihat kepada syairah pada baris yang kedua, maka boleh untuk menjual dalam masjid tanpa membawa barang dagangan. Tapi sebab ini jangan, sebab pada waktu itu ianya adalah perkara yang lara. Wala yajuzu, dan tidak boleh pada waktu itu untuk mengwar-warkan barang yang hilang dalam masjid, illa kecuali apabila dia mengwar-warkan secara sembunyi, bukan secara terbuka. Wal mumana'ah, dan larangan sebenarnya adalah apabila pada waktu itu barang dihilang itu kharijal masjid, luar masjid. Barang tu hilang kat luar, dia pergi buat pengumuman dalam masjid. Ini yang hadis maksudkan. Amma idza ansyada dalatal masjid, tapi kalaulah barang yang hilang tu memang dalam masjid, maka macam mana? Dia tetap kena iklankan, maka pada waktu itu tidak mengapa. Riwayat yang ke-1306. Wa bihi ilahi qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Arim qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad qala akhbarani Yazid bin Husaifah an Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, idza raaitum, apabila kamu melihat, man yabi'u, seseorang yang menjual, au yabta'u, atau membeli di dalam masjid, pada waktu tu dibawa barang sekali, maka katakanlah kepada mereka, la arbahallahu, semoga Allah tidak memberi keuntungan, tijarataka, pada perniagaan kamu. Wa idza raaitum, dan apabila kamu melihat seseorang yang pada waktu itu mengiklankan di dalam masjid dhalatan, barang yang hilang, faqulu, maka katakanlah, la raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepada kamu. Maka Nabi tak suka orang yang pada waktu itu berjual beli dan membuat pengumuman barang yang hilang dalam masjid. Tapi kita dah terangkan apa maksud yang Nabi tak suka tadi. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan gharib, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian daripada ahli ilmu, mereka mengatakan tidak boleh berjual beli di dalam masjid, dan itulah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Wa qad rakhasa, dan sungguh telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang jualan pembelian di dalam masjid. Abwabul ahkam, kita mula masuk berkenaan tentang qada. Qada maksudnya tentang pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qadi. Sebab itu apakah maksud abwabul ahkam? Bab dan hadis yang telah datang berkenaan adab, syarat dan sifat qadi yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca bab yang pertama pada jam 10 pagi nanti, insya-Allah. Kita akan sambung pada jam 10 pagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Jumpa lagi, insya-Allah.